Baik Datuk, apabila kita berbicara tentang falsafah pendidikan bahasa Melayu, sudah pasti ada hubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Betul Datuk? Ya, pasti kerana falsafah pendidikan bahasa Melayu dan juga bahasa secara umum itu memang berkaitan secara rapat dengan falsafah pendidikan secara umum. Dalam konteks negara kita tentu falsafah pendidikan kebangsaan yang telah digubal pada tahun 1987 dan pelaksanaan bermula pada tahun 1988. Sangat rapat kaitannya kerana tanpa falsafah pendidikan kebangsaan atau falsafah pendidikan yang umum, falsafah pendidikan bahasa itu tidak dapat digubal dan tidak dapat dilaksanakan selaras dengan matlamat pendidikan negara. Jadi persoalan saya Datuk, kenapa falsafah pendidikan kebangsaan ini digubal oleh kerajaan Malaysia? Ya, kerajaan khususnya melalui Kementerian Pendidikan mengadakan suatu kajian penilaian terhadap kurikulum yang dikatakan kurikulum lama dalam sistem pendidikan kita, dan laporan itu terbit pada tahun 1979 dan mendapati beberapa kekurangan dalam sistem pendidikan yang sedia ada, walaupun ada kemajuan, ada pencapaian yang telah diperoleh sesudah kita merdeka, khususnya berdasarkan laporan Razak setahun sebelum merdeka 1986, kita itu menjadi acuan sistem pendidikan kebangsaan kita. Tetapi dengan perkembangan zaman dibuat satu penilaian bahawa sistem pendidikan dalam kurikulum yang disebut kurikulum lama itu ada kekurangannya, terutama dalam konteks terlalu padat dengan pengertian lebih berfokus atau bertumpu pada aspek kognitif. Kita tahu dalam pendidikan, paduan antara aspek kognitif dan afektif dan psikomotor itu sangat penting. Jadi salah satu asas itulah, ya, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan yang baru pada tahun 87 itu diisytiharkan atas dasar untuk menjadikan pendidikan kita ini lebih bersepadu, melahirkan anak didik, warga negara dan manusia yang bersepadu dari dalam konteks yang biasa diringkaskan oleh para pendidik sebagai JERI, atau antara jasmani, emosi, rohani dan intelek, supaya mereka itu dapat menjadi manusia yang berguna, berfaedah pada keluarga, masyarakat, negara dan pada masyarakat ataupun kemanusiaan sejagat umumnya. Maka itu falsafah pendidikan kebangsaan ini dengan sendirinya juga memberikan satu acuan baru. Saya juga tertarik oleh satu konsep yang disebut sebagai pemanusiaan pendidikan, proses of humanization of education, iaitu untuk melebihkan nilai-nilai kemanusiaan pada pendidikan, bukan sekadar untuk melahirkan lepasan sekolah, lepasan universiti yang mempunyai keterampilan atau kemahiran dalam bidang kerjaya atau dalam bidang kehidupan lahiriah, tetapi hendak dilahirkan manusia yang bersepadu, manusia yang juga berpaksikan pada kepercayaan dan kepatuhan pada Tuhan. Dan ini saya kira teras yang penting dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, kita melihat bahawa dengan falsafah pendidikan kebangsaan ini, beberapa pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan merentas, itu saya kira kata kunci yang sangat penting dalam dasar dan sistem pendidikan kebangsaan baharu sesudah adanya falsafah kebangsaan. Contohnya yang jelas kita melihat dalam pelaksanaan di sekolah khususnya, misalnya apa dikatakan ilmu merentas kurikulum. Artinya perlu ada kesepaduan ilmu. Kita tidak mahu anak didik kita menguasai ilmu khusus sama ada aliran sastra, aliran sains, tapi tidak menguasai ilmu secara bersepadu. Kita mengharapkan dalam pendidikan kita ini lahir manusia atau anak didik yang boleh dijuruskan sains, sastra, tetapi juga mengambil tahu dan ada ilmu-ilmu asas tentang bidang yang dikatakan tidak khusus. Misalnya pelajar sains harus menguasai soal bahasa, persuratan atau sastra, kebudayaan, peradaban sebagai teras kehidupan. Demikian juga pelajar aliran sastra perlu sedikit banyak tahu tentang soal sains, asas-asas sains, kerana ini ada kaitan dengan soal pelestarian alam sekitar,
keseimbangan alam, tanggungjawab kita kepada alam sebagai khalifah Allah. Jadi ini sangat penting, kesepadan ilmu dalam konteks ilmu itu merentas kurikulum. Yang kedua, bahasa Melayu merentas kurikulum. Ini juga penting kerana bahasa sifatnya atau tabi'i sebagai ilmu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sebagai ilmu yang teras atau ilmu yang asas yang menjadi syarat pemerolehan ilmu-ilmu khusus dan ilmu-ilmu umum. Maka itu keterampilan dalam penguasaan bahasa menjadi prasyarat dalam pendidikan. Dan kalau kita melihat model atau teori yang dikemukakan oleh Profesor Syed Muhammad Nakil Atas, insan itu daripada diri yang zahir, diri yang batin. Dan bahasa ini masuk dari dalam diri yang batin kerana bahasa itu sangat rapat kaitannya dengan fikiran, dengan akal. Dan manusia ini dikenal sebagai haiwan natiq, itu pun merujuk pada nutuk dalam bahasa Arab. Kata akar itu merujuk pada soal keterampilan berfikir dan keterampilan berbahasa. Jadi haiwan berbahasa, haiwan berfikir, itu haiwan natiq. Dan Nabi Adam AS sendiri pertama-tamanya dikurniai Allah ilmu bahasa. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 31 itu jelas, wa 'allama Adama asma' kullaha. Jadi bahasa menjadi prasyarat dalam proses pengilmuan dan proses penyebaran atau pengembangan ilmu. Jadi bahasa merentas kurikulum. Mengapa bahasa Melayu merentas kurikulum? Kerana bahasa Melayu ialah bahasa negara, bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu. Dengan tidak menafikan bahasa-bahasa lain, tapi bahasa Melayu ialah bahasa teras, tunjang peradaban negara. Maka itu bahasa Melayu merentas kurikulum. Kita menyaksikan bagaimana dalam P dan P atau pengajaran pembelajaran di sekolah dahulu, ketua bidang, panitia dan sebagainya itu dikerah membuat pemantauan adakah berlaku kegiatan-kegiatan atau kegiatan merentas. Yang lain juga merentas misalnya kemahiran berfikir kritis dan kreatif, merentas kurikulum. Artinya kerana kita tidak mahu pelajar hanya mahir menguasai ilmu pengetahuan sebagai suatu penguasaan fakta, tapi harus ataupun perlu ada kemahiran berfikir sendiri, kemahiran berfikir secara kritis dan juga secara kreatif untuk berbagai tujuan, menyelesaikan masalah, untuk menjanakan pendekatan atau ide-ide baru dan sebagainya. Yang lain juga kita melihat ada yang dikatakan nilai-nilai murni merentas kurikulum. Itu juga penting kerana kita nak membina watak, membina karakter, membina syakhsiah. Jadi dengan adanya pendekatan nilai-nilai murni merentas kurikulum, kita mengharapkan anak-anak didik kita lepasan sekolah dan ke universiti menjadi insan yang bukan hanya berilmu, berpengetahuan, tapi insan yang mempunyai syakhsiah, akhlak yang baik seperti ditentu oleh agama dan keperluan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan hubungan manusia sejagat. Nah, kita melihat bagaimana dalam konteks itulah falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 87 dan pelaksanaan 88 itu sangat unggul dan penting, bukan sebagai suatu fashion, bukan sebagai suatu keperluan baru saja, tetapi asasnya. Dan saya kira itu yang patut dilanjutkan. Sedikit bagi saya rasa sesal saya kerana dalam pelaksanaan pendidikan sekarang tampaknya pendekatan merentas bersepadu itu sudah kurang jelas, walaupun dalam plan pendidikan hingga 2025 itu tetap disebut, dan frame atau bingkai gambar falsafah kebangsaan itu masih lagi tertayang di pejabat pengetua, pejabat guru besar dan bilik guru dan sebagainya, tetapi penghayatan dan pelaksanaan itu nampaknya tidak begitu subur lagi. Sehingga saya kadang-kadang secara penyenaka mengatakan yang merentah-merentah itu bahasa Melayu merentas kurikulum, nilai murni merentas kurikulum, kemahiran berfikir merentas kurikulum, ilmu merentas kurikulum, seakan-akan sudah sirna. Jadi yang tinggal seakan-akan tinggallah merentas desa saja. Itu sedikit jenaka saya lah untuk membuat satu penilaian tentang pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, baik. Datuk, dalam falsafah pendidikan kebangsaan ada klausa ataupun ayat yang mengatakan bahawa
mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Ya. Apakah perkaitan konsep pengembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dengan konsep penyepaduan pengajaran bahasa Melayu itu sendiri? Ya, tentu berbalik pada asas yang saya katakan, memetik huraian Al-Farabi, Imam Al-Ghazali dan sekian banyak sarjana Islam dan bukan Islam. Dan kalangan sarjana bukan Islam pun banyak mereka yang mencapai hikmah bahawa bahasa ini ialah trust. Maka itu dalam konteks bahasa Inggeris pun ada yang dikatakan language across curriculum, kan. Jadi kita tidak boleh berpandangan sedikit kuno barangkali seperti pandangan setengah orang, kamu ini aliran bahasa, maka itu wajarlah kamu menguasai bahasa. Kami ini aliran bukan bahasa sains atau sebagainya. Jadi kami tak menguasai bahasa ini. Saya kira pandangan kuno, pandangan yang perlu dibantras, perlu dibetulkan kerana bahasa itu asas. Sebagaimana dalam diri manusia itu ada fakulti bahasa pada akal. Kalau dalam neurolinguistik dia katakan pada otak itu ada pusat bahasa, bernika dan broka dan berniki, ya. Jadi maka itu penguasaan bahasa yang disepadukan dengan ilmu sangat penting. Kita mengharapkan para cendekiawan, pemimpin dan pokoknya orang yang dikatakan berpendidikan tinggi harus juga dicerminkan ketinggian kedudukan dan ilmu itu dengan ketinggian bahasanya. Dan ini saya dapati dalam tamadun atau peradaban lain itu jelas. Orang yang dalam bidang kedoktoran, peguam, hakim, pemimpin politik dan sebagainya itu dengan sendiri menguasai bahasa yang baik, memberikan perhatian. Saya masih ingat dalam bagaimana Perdana Menteri Margaret Thatcher waktu dilantik di UK dahulu. Jadi Perdana Menteri walaupun beliau itu penutur natif bahasa Inggeris, tapi diberitakan beliau mengambil kursus khas bahasa Inggeris baku atau standard English yang menjadi piawai, menjadi standar atau ukuran bagi bahasa Inggeris yang baik. Demikianlah maka pimpinan pun demikian. Merujuk jiran kita, walaupun bahasa Melayu itu hanya dikatakan bahasa kebangsaan dan salah satu bahasa rasmi di Singapura itu, tetapi saya mendapat maklumat sahih daripada almarhum Pak Asraf, tokoh bahasa kita yang dulu bergiat di Singapura. Beliau jadi tutor, jadi pengajar bahasa Melayu pada mendiang Perdana Menteri Lee Kuan Yew, dan anak beliau sekarang ini pun mengambil kursus khas bahasa Melayu sehingga sebutannya dan bahasanya itu bahasa yang formal, ini mencapai satu tahap bahasa menulisan formal. Jadi ini saya kira gambaran yang sekarang perlu kita beri perhatian supaya bahasa itu bukan hanya milik pelajar bidang sastra, bidang bahasa atau kemanusiaan, tapi milik dan tanggungjawab semua manusia dalam bidang apa sekalipun. Maka itu dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa yang sudah jejaknya dapat sejarahnya dapat kita jejaki sudah masuk lebih 2000 tahun, ya, 2 alaf lebih, sebagai bahasa tonggak peradaban atau tamadun di alam Melayu. Dan bahasa Melayu itu sifatnya merentas, bukan hanya soal etnik Melayu. Bahasa Melayu mewakili ratusan etnik di alam Melayu, baik Jawa, Sunda, Manado, Aceh, Minangkabau, Batak, pokoknya ratusan etnik itu bernaung di bawah konsep Melayu. Salah satunya adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa tonggak peradaban di alam Melayu dengan ratusan etnik seperti yang saya katakan. Jadi dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan, perlu asas-asas bahasa Melayu itu jadikan kekuatan untuk memperoleh ilmu dan juga untuk mengembangkan ilmu dan penulisan, dalam penyampaian melalui wacana lisan, ceramah, pembentangan kertas kerja, syarahan, dalam dialog, forum dan sebagainya. Jadi barulah nanti bahasa Melayu itu dapat dikatakan menjadi wahana ilmu, wahana intelek, wahana peradaban atau budaya tinggi.
selagi bahasa Melayu itu dianggap sebagai satu juzuk saja, satu komponen saja dalam pendidikan yang tidak berentas sifatnya, maka selama itulah kita akan mendapati bahasa Melayu tidak dapat berperanan seperti yang diharapkan atau yang ditetapkan sebagai bahasa negara. Maka itu bukan saja di perangkat persekolahan, di universiti masih sangat relevan bahasa Melayu itu diwajibkan, bukan dalam konteks mengajarkan hal-hal yang dikatakan aspek mekanik saja, aspek dinamik bahasa, laras bahasa, gaya bahasa, penggunaan bahasa untuk budaya tinggi, pemikiran yang ilmiah. Yang ini salah faham yang kadang-kadang timbul di peringkat universiti, seolah-olah mereka sudah lulus mungkin grade yang baik dalam bahasa Melayu peringkat SPM. Itu tidak menjamin kerana peperiksaan umum itu hanya mengukur aspek-aspek tertentu. Dan saya bayangkan tadi mungkin lebih beraspek kognitif. Bagaimana soal efektifnya, aspek-aspek komunikasi yang dikatakan selama ini dikatakan kemahiran insaniah, soft skill, yang sebetulnya bukan soal yang sampingan tapi soal yang penting. Dan itu dalam tradisi mana-mana peradaban atau tamadun Islam, Cina yang lebih 5,000 tahun, India, bahkan di alam Melayu dulu, bahasa itu sangat dipentingkan. Dan ini disebut oleh para ilmuwan dan pendakwah seperti Dr. Zaidan Karim, Profesor Hamka sendiri, Pak Profesor Mak Nasir, beri pentingnya bahasa dalam konteks penyampaian komunikasi yang baik, termasuk dalam konteks dakwah. Dan kita harus ingat bagaimana dalam surah Ibrahim ayat 4 itu juga dinukilkan oleh Allah. Tidak kutus para rasul, melainkan dalam bahasa yang difahami oleh kaumnya. Iaitu bahasa utama bagi suatu bangsa, sebuah negara itu mesti dilestarikan, dipugar supaya menjadi wahana pemerolehan ilmu, pengembangan ilmu. Pemerolehan artinya menjadi bahasa pengantar utama. Maka itulah kita memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama kerana tradisi dan tabi'inya begitu. Dalam zaman kebangkitan atau keemasan zaman Abbasiyah, itu ilmu-ilmu dalam bahasa Arab diambil, diterimakan oleh orang-orang Barat ke dalam bahasa mereka. Orang Barat tidak mengambil ilmu, baik yang sains, tabi'i, sains kemanusiaan, sejarah dan sebagainya itu, tidak dalam bahasa Arab. Tapi dilatih sejumlah pakar yang hebat bahasa Arab. Bukan tujuannya apa? Tujuannya untuk mengalihkan ilmu itu ke dalam bahasa sendiri. Itulah tabi'i, itulah fitrah, itu sunatullah. Iaitu tanpa pengalihan ilmu itu dalam bahasa-bahasa barat, saya kira tamadun atau peradaban barat tidak akan mencapai ketinggian ilmu seperti sekarang ini. Dan demikianlah, maka di alam Melayu dulu pun Islam dikembangkan di alam Melayu bukan dengan bahasa Arab, tapi utamanya dengan bahasa Melayu. Sehingga Syekh Nuruddin Araniri yang berasal di Gujarat, mengaji lama di Mekah, akhirnya datang berdakwah di alam Melayu dalam bahasa Melayu. Segala kitab ditulis beliau walaupun judulnya bahasa Arab, tapi kandungan itu dalam bahasa Melayu. Tentulah beliau memperoleh bantuan daripada ulama-ulama setempat. Itu tidak menjadi hal. Jadi sehingga beliau dilantik menjadi Syekhul Islam dalam kerajaan Aceh. Jadi itulah lebih kurang gambaran pentingnya penyempaduan bahasa Melayu dalam konteks kurikulum ilmu lain, kaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan.